Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kali ini saya nak review sekali lagi mengenai indeks-indeks utama di United States, Amerika Syarikat dan juga di Malaysia. Sebelum tu saya minta maaf, last week saya tak buat review ni sebab last week saya dah buat kelas. So dalam kelas tu pun saya dah review kepada klien-klien saya mengenai indeks-indeks utama ni di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia ni juga. So back to this weekly updates mengenai indeks US Dow Jones. So indeks Dow Jones dia tak turun sampai aras support. Seperti yang saya jangkakan sebelum ni. Sebaliknya apabila dia membuat gap down ni, dia telah membuat candlestick yang dinamakan sebagai bullish engulfing dan terus naik ke aras resistance. Dan dia telah test 35091, aras 35091. So next week mungkin agak menarik bagi kita jika dia dapat melepasi aras 35091 ni. So kita nak lihat Dow Jones melepasi aras tertinggi selama ini, iaitu pada 35091. So apabila dia melepasi aras 35091 ni, kita menjangkakan dia akan pergi naik tinggi, dan kemudian membuat pullback lah. So kita akan tengok bagaimana pergerakan bagi Dow Jones untuk minggu hadapan. Dan kemudian kita tengok S&P 500 yang juga mengikut ataupun sebenarnya mendahului indeks Dow Jones, di mana dia dah break aras tertinggi sebelum ni, iaitu pada 4392.37. So ini adalah merupakan aras tertinggi bagi S&P 500. So insyaAllah dia berada dalam keadaan yang bagus ataupun keadaan uptrend sekarang ni bagi S&P 500. Dan Nasdaq juga melakukan kenaikan. So Nasdaq juga melakukan kenaikan, dan seperti yang saya katakan dalam video saya 2 minggu lepas, dia sedang dalam usaha untuk menguji garisan trendline yang saya telah lukiskan ini. Apa channel yang saya telah lukiskan sebelum ini. So kita akan lihat bagaimanakah price action apabila dia reach this level. Itu adalah untuk Nasdaq. So kalau kita tengok pada carta mingguan, dia agak strong di situ. Di sebelum ni bagi Nasdaq, dia telah membuat candlestick bearish engulfing, tetapi kenaikan bagi Nasdaq tu masih lagi kuat. So tekanan belian bagi Nasdaq masih lagi kuat di sini. Dan selepas kita tengok Nasdaq, kita tengok teknologi, indeks teknologi. Indeks teknologi di Malaysia ZAS naik ke atas, berjaya melepasi zon rintangan. So zon rintangan pertama yang berwarna hijau di sini. So sekarang ni dia berada di zon rintangan yang kedua. So sekiranya dia berjaya melepasi aras zon rintangan yang kedua ni, maka dia berkemungkinan akan terus naik ke atas. So sekarang ni saya tukar di sini, saya boleh katakan semuanya berada dalam keadaan bullish, guys. So untuk counter teknologi berada dalam keadaan bullish sekarang ni. Kita boleh fokus lebih kepada counter teknologi seperti yang saya telah nyatakan sejak dalam video saya beberapa minggu lepas. Daripada sewaktu dia berada dekat bawah ni, saya telah nyatakan bahawa yes, ada potensi untuk counter teknologi untuk membuat kenaikan ke atas. So yang pasti lebih menarik sekali jika dia berjaya apa, guys? So berjaya melepasi aras tertinggi pada 91.86. Ini jika dia berjaya melepasi 91.86, pasti akan jadi lebih menarik bagi counter teknologi. Dan kita berbalik kepada FBM KLCI. Semua pasti akan tertunggu-tunggu apakah yang sedang berlaku dengan FBM KLCI kita. So FBM KLCI kita, kalau kita tengok pada carta mingguan, pada carta mingguan, kita lihat di sini pada
2 minggu lepas dia telah membuat candlestick doji. Okay, so candlestick doji di sini, so kita apabila kita nampak candlestick doji, maka ada kemungkinan untuk dia membuat apa yang kita panggil sebagai candlestick morning star. Okay, so kalau saya dapat tandakan di sini, ini adalah merupakan aras confirmation. Okay, aras confirmation bagi candlestick morning star. So confirmation level morning star. Okay, so iaitu pada sekitar berapa ni? Sekitar 1534. So apabila dia break 1534 ni, maksudnya confirmation bagi candlestick morning star dan close dia kena close di atas level 1534, maka dia menunjukkan signal untuk berubah arah daripada downtrend kepada uptrend. So ini pasti juga menarik bagi indeks KLCI kita. Dan apabila kita nampak ada tanda-tanda KLCI ni akan naik, maka kita akan tengok kepada the big, siapa yang penyumbang utama bagi indeks KLCI ni. Majority dalam indeks KLCI ni adalah merupakan counter-counter yang berasaskan perbankan ataupun kewangan. So kalau kita tengok di sini, ini adalah merupakan carta mingguan dan kita tengok dia masih lagi berada dalam fasa consolidation. Dia masih lagi dia membuat consolidation di dalam bentuk triangle. So sekarang ni berada dekat aras terakhir. Untuk di dalam fasa dalam bentuk triangle ni, sebelum membuat tujahan, jangkaan untuk membuat tujahan naik ke atas. Selagi mana ia berada di atas aras 1456 dan juga 14370, maka pattern triangle ni masih lagi valid. Daripada coraknya saya nampak berkemungkinan indeks finance ni akan pergi jauh. Kalau kita tengok di sini, kita just boleh ambil flag dia sebab ini adalah merupakan bentuk yang dinamakan sebagai kita boleh ambil tiang dia di sini. Dan kita boleh naikkan sampai ke atas. Jika dia break di situ, maka ada kemungkinan dia naik agak tinggi di situ. Itu hanyalah jangkaan kasar daripada saya menggunakan strategi X to X target bagi indeks finance. Dan kemudian kita tengok pula pada small cap, apakah yang berlaku pada small cap. Small cap, jangkaan sebelum ini saya telah menjangkakan bahawa dia akan membuat bentuk inverted cup and handle ni sekiranya dia berjaya untuk menembusi aras neckline ini. Tetapi 2 minggu lepas dia telah membuat candlestick hammer di sini. Dan pada minggu lepas dia telah berjaya untuk melepasi aras rintangan sebelum ini. So aras rintangan sebelum ini, so ini pastinya berkemungkinan dia akan membatalkan corak inverted cup and handle sekiranya nak tengok confirmation apabila dia melepasi aras rintangan yang berada di atas ni sekitar 16413 sehingga 16561. So kalau dia lepas aras ni 16559 ni, maksud dia telah membatalkan bentuk inverted cup and handle. So setakat ni dia masih lagi potential. So nampak gaya berkemungkinan dia akan membatalkan bentuk inverted cup and handle ni. Ini bagi small cap. So small cap, counter-counter small cap juga mungkin akan menarik minat pelabur-pelabur dan pedagang-pedagang di bursa pada minggu depan ataupun 2 minggu lagi ataupun mungkin 3 minggu lagi. And then kita tengok kepada ACE market. So ACE market seperti yang saya telah nyatakan dalam video-video saya sebelum ini, anda patut lihat huraian saya mengenai ACE market di dalam video-video saya sebelum ini. Saya duk cakap kita tunggu reversal candlestick kat sini, kita tunggu reversal candlestick sebab dia telah melengkapkan X to X target ni. Maka kita harus menunggu reversal candlestick ataupun reversal pattern, ataupun jika ada divergence di sini untuk indeks
FBM ACE ataupun untuk ACE market di sini. So kalau anda lihat, dia telah membuat hammer, dia telah membuat dragonfly doji di sini, ada spinning bottom di sini, ada hammer di sini. Okey, jika kita tengok confirmation, okey, confirmation bagi indeks ACE market ini adalah pada aras 7681.18. So apa 7681.18 ni? Confirmation level untuk apa? Confirmation untuk jika kita gabungkan candlestick ini, okay, yang ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ni, kalau kita gabungkan, okay, maka kita berkemungkinan akan mendapat satu candlestick yang dinamakan sebagai Morning Star. Okay, so ini diterangkan di dalam buku Steve Nielsen mengenai asas-asas candlestick, dan juga saya telah terangkan di dalam kelas-kelas percuma saya kepada klien-klien saya, okay, betapa pentingnya untuk anda mengetahui jika kita dapat gabungkan candlestick ni menjadi satu, apakah bentuk, apakah corak reversal candlestick yang terhasil jika kita gabungkan candlestick tersebut. Okey, dan kita tengok lagi apa lagi yang kita ada di sini. Teknologi kita dah tengok, finance kita dah tengok, plantation. Bagaimanakah plantation? Okey, so plantation dia telah menghampiri, saya telah nyatakan di sini, tunggu reversal candlestick. Okey, dan kita nampak di sini ada bibit-bibit, okey, penampakan reversal candlestick. So ini adalah merupakan carta mingguan. Dan kalau kita lihat di sini, okay, kalau kita lihat pada minggu lepas, okay, pada minggu lepas dia telah membuat satu candlestick yang dinamakan sebagai bullish harami. Okay, so bullish harami ni kita menantikan confirmation bagi indeks plantation ni pada aras mana. So dia mempunyai confirmation level. So confirmation level bagi indeks plantation adalah pada 6304. Okay, so ini adalah merupakan confirmation level bagi indeks plantation. So jika dia melepasi 6304 ni, itu pasti lagi menarik bagi indeks ataupun counter-counter yang berada ataupun berasaskan kepada plantation. Dan kita tengok kepada REITs minggu lepas, saya dan minggu-minggu sebelumnya saya tetap menyatakan bahawa counter-counter REITs ni masih lagi berada di dalam fasa downtrend. Sekiranya dia berjaya melepasi garisan, okay, yang saya tebalkan di sini, okay, garisan downtrend ini menunjukkan jika dia berjaya melepasi garisan downtrend ini menunjukkan bahawa dia dah nak naik lah. So itu adalah satu signal, tapi dia masih lagi berada di bawah garisan ni. So kita boleh anggap sebagai dia masih lagi berada dalam keadaan downtrend ataupun bearish. Dan kita pergi pada properties. So properties, okay, so untuk properties ni saya nampak dia telah melakukan 3 gelombang untuk turun ke bawah. Okay, so dan apabila sampai ke gelombang ketiga ni, saya nampak ada candlestick hammer di situ. Okay, dan dia telah berlaku di dalam zone yang saya telah warnakan ini, ataupun merupakan zone support yang saya telah warnakan sebelum ini. So untuk indeks properties ni, saya nampak ada potensi untuk dia melakukan kenaikan. Dan kalau kita tukar kepada carta harian, okay, so kalau kita tukar kepada carta harian di sini, kita nampak bahawa sekiranya dia melepasi 710 ataupun 711, maka dia akan menuju ke aras rintangan yang seterusnya sekitar 717 sehingga ke 724. Dan jika dia melepasi garisan downtrend utama di atas ni, itu pasti lagi lebih menarik untuk indeks-indeks property. So kita boleh mula untuk mencari untuk membeli based on strategi buy on dip bagi counter-counter yang
berada di dalam sektor properties. Dan jika anda dapat lihat di sini, okey, bagi bagi indeks indeks properties ni, jika anda lihat harga di sini jatuh. Okey, saya tukar kepada color hitam. Okey. So harga di sini jatuh, tetapi anda dapat lihat bahawa RSI, okey, indikator RSI menunjukkan kenaikan. So ini adalah apa yang kita dah panggil sebagai keadaan di mana berlakunya bullish divergence. Okay, so bullish divergence. Apakah bullish divergence tu? Anda boleh just Google ataupun senang kata dia adalah salah satu signal untuk melakukan trend tu, dia untuk berlakunya sebarang perubahan trend. Okay, so bullish divergence bermaksud berkemungkinan dia akan membuat perubahan trend daripada bearish kepada bullish. Namun kita harus perhatikan ataupun kita perlu ada confirmation. So confirmation dia adalah macam saya telah nyatakan tadi, apabila dia break sekitar 710 ataupun 711. Itu adalah untuk properties. Dan kebiasaannya juga construction ni akan mengikut indeks properties. Okay, so kalau anda nampak di sini, harga dia jatuh. Okey. Dan RSI dia juga membuat sedikit bullish divergence di situ. Okey. So untuk counter ataupun untuk indeks construction ni, kita tengok sama ada dia berjaya melepasi 164.76 dan 166.61. Itu pasti lebih menarik. Dan baru-baru ini juga kita tahu bahawa kerajaan telah meluluskan untuk syarikat-syarikat construction untuk beroperasi semula. So itu pastinya memberikan satu impact kepada sektor construction. Sama ada impact yang negatif ataupun positif, kita tengok kepada reaksi pasaran pada minggu hadapan. Kemudian kita lihat pada indeks consumer. Okay, so indeks consumer, sebelum ini saya telah nyatakan bahawa saya menunggu dia pada zon yang berwarna kuning ini, dan dia telah membuat bullish harami. Jangkaan saya waktu tu untuk dia naik ke atas tak menjadi. Okay, so kemudian dia turun ke bawah dan masuk ke zon yang berwarna kuning ini yang saya telah nyatakan, di mana saya target dia untuk mencecah pada aras 38.2% aras Fibonacci ratio ni. Dan di sini kalau kita tukar kepada carta mingguan, okey, kita tukar kepada carta mingguan, saya padam ni dulu. Okey, dia membuat candlestick yang dinamakan sebagai hammer di sini, kemudian dia membuat doji di sini, menunjukkan berkemungkinan akan terdapatnya perubahan trend. Okey, perubahan trend daripada bearish kepada bullish. Tetapi harus diingatkan bahawa kita masih ada lagi corak head and shoulder di sini. Sama ada dia boleh membatalkan corak head and shoulder ni ataupun tidak, itu kita serahkan kepada market untuk menentukan. Dan kemudian kita lihat kepada indeks transportation. Okey, indeks transportation masih lagi sedang membuat correction. Okey, jangkaan saya untuk dia turun sehingga 826 sehingga ke 841. Okey, dia cuba untuk melepasi garisan downtrend sebelum ini, tetapi masih lagi gagal. So kita masih lagi melihat counter transportation ni sebagai masih berpotensi, dan mungkin boleh mengambil pendekatan buy on dip dan mencari counter-counter yang cun bagi indeks transportation ini. Dan healthcare, seperti mana yang saya telah nyatakan kepada klien-klien saya sebelum ini, so indeks healthcare telah membuat kenaikan pada minggu lepas, dan pastinya akan lebih menarik jika indeks ini berjaya menembusi garisan downtrend line ini.
So sekarang ni ataupun pada seminggu 2 minggu lepas, kita telah menggunakan strategi buy on dip untuk indeks ataupun untuk counter healthcare. Okey, bagi industrial products pula, jangkaan saya sebelum ni apabila dia nampak macam nak buat head and shoulder punya pattern, okey, dan dia tidak melepasi neckline, maka pattern ini adalah terbatal. So berkemungkinan untuk indeks industrial products ni, berkemungkinan besar dia akan kita jangkakan bahawa dia akan membuat corak sideway di sini, dia di mana dia mungkin berlega di antara aras 195 sehingga ke di antara aras 185 hingga 195. So jangkaan kita adalah sideway bagi industrial products. Tetapi harus diingatkan, industrial product ni juga berkait rapat dengan construction. Okey, jika construction naik, maka kemungkinan besar industrial product juga akan membuat kenaikan mengikut indeks construction. Indeks energy, okey, tenaga masih lagi berada dalam keadaan downtrend. Dia telah pun sampai ke zon yang kuning yang saya telah warnakan di sini. Okey, so dan membuat candlestick hammer. Dan kalau kita tukar kepada weekly chart untuk lebih jelas, ada kemungkinan, okey, ada kemungkinan dia untuk membuat kenaikan ke atas. Okey, di mana kita ada confirmation level di sini. Okey, confirmation level of Morningstar, candlestick Morningstar. Okey, jika sekiranya dia melepasi 787.73, maka dia berkemungkinan untuk membuat reversal trend ataupun perubahan trend bagi indeks energy. So pada masa sekarang bolehlah untuk kita mengusar ataupun melihat semula counter indeks, counter yang berada di dalam sektor energy. So sekian sahaja review saya. Oh, sebelum itu saya nak tengok juga bagaimana prestasi brand. Okey, brand. Okey, kalau kita lihat, okey, so kita nak lihat juga kepada brand oil. Okey, so brand oil kalau kita lihat, ini adalah merupakan garisan downtrend. So garisan downtrend ni dah lama sangat. Okey, sejak daripada tahun 2008. Okey, so apa yang berlaku sekarang ni, dia tengah mencuba. Okey, harga Brent sedang mencuba untuk menembusi garisan downtrend utama sejak daripada 2008, guys. So bermaksud jika dia berjaya melepasi garisan downtrend ini, harga minyak akan naik. Okey, pada minggu lepas kita lihat terbentuknya candlestick yang dinamakan sebagai hammer di sini setelah membuat satu correction, dan correction ini pula rebound pada aras RBS yang berwarna jingga ini. Okey, dan kita nak tengok sama ada harga brand ni berjaya melepasi. Okey, berjaya melepasi. Kita lihat harga tertinggi adalah merupakan pada sekitar $77 ataupun $78 satu barrel. So jika dia melepasi $78 satu barrel, maka itu pastinya akan lebih menarik bagi counter tenaga, counter energy. So ini adalah berkadar langsung, fakta ini adalah berkadar langsung dengan indeks energy seperti yang saya huraikan sebentar tadi. Okay, and then kita lihat juga kepada harga USD MYR. Okay, di mana USD MYR sekarang ni sedang membuat kenaikan. So berada pada sekitar 4.2. Dan apakah kesannya apabila sekiranya USD MYR ni mencapai ke 4.4 dan ataupun 4.5? Sudah tentunya dia akan memberi kesan terhadap counter exporter. So berdasarkan fakta-fakta yang saya telah berikan, saya telah huraikan sebentar tadi, anda lihat counter teknologi. Dalam counter teknologi ada eksporter ke ada importer.
Okey, kita lihat kepada fakta USD MYR yang sedang meningkat di sini. Pastinya dia akan memberi kesan positif terhadap counter-counter teknologi dan counter-counter eksporter yang lain. Mungkin anda boleh beri perhatian juga kepada counter-counter berasaskan kepada kayu yang merupakan juga eksporter bagi yang counter-counter syarikat-syarikat eksporter di Malaysia ini. Okey, so sekian sahaja huraian saya mengenai indeks-indeks utama di US dan juga di Malaysia. Jika anda dapati bahawa ini adalah bermanfaat untuk anda, kongsikan bersama rakan-rakan anda. Like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.